Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia, diberikan kesempatan, diberikan peluang, nikmat kesihatan dapat kita nikmati saat ini. Syukur, berbanyak-banyak syukur kepada Allah SWT. Dan kita kembali bertemu secara maya bersama Ustaz Rehsyam Abidin pada kali ini, bersama dengan anak-anak, abang-abang, kakak-kakak tingkatan 1. Abang semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey, pada kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita di bawah pelajaran yang ke-28. Pelajaran 28, amanah tonggak kesejahteraan. Dah bersedia? Jom anak-anak tingkatan 1, kita mulakan pelajaran pada hari ini, pelajaran 28, amanah tonggak kesejahteraan. Sebelum kita mulakan, seperti biasa, duduk kita dalam keadaan yang tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling simple, paling seronok untuk kita memperoleh ilmu. Mulakan dengan Al-Fatihah dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, kita teruskan dengan doa pandangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dan yang seterusnya, bersihkan peralatan kita siap dah ada depan mata. Depan mata, depan abang kakak lah, buku teks, buku nota, buku tulis, buku kerja, apa lagi, peralatan tulis kita, pen, pensel, kertas. Dan jom kita ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus untuk pelajaran pada kali ini bidang akhlak Islamiah. Walaupun simple, walaupun kata benda yang kita amal dalam kehidupan kan, tapi perkara ini perlu diambil berat juga. Muka surat, buku teks 167 hingga 169. Tak panjang, pendek saja apa nama ni pembelajaran kita pada kali ini. Pelajaran 28, amanah tonggak kesejahteraan. Jom kita mulakan dengan yang pertama, maksud amanah. Apa yang dimaksudkan dengan amanah di sudut bahasa dan istilah? Kita mulakan di sudut bahasa, iaitu tunai janji. Berjanji, tunaikan janji disebut sebagai amanah di sudut bahasa. Dapat 2 perkataan saja, tunai janji di sudut bahasa bagi maksud amanah. Kemudian di sudut istilah, setiap urusan setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan kerahsiaan. Sesuatu perkara yang diberikan kebertanggungjawaban dalam urusan menguruskan harta benda ataupun kehormatan ataupun kerahsiaan disebut sebagai amanah. Orang bagi tanggungjawab kepada kita untuk urus di sudut harta, kehormatan ataupun kerahsiaan, itu adalah dinamakan sebagai amanah. Dapat? Cantik. Seterusnya kita lihat pada dalil naqli daripada Al-Quran dan hadis. Kita lihat dulu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim.
Surah An-Nisa ayat yang ke-58. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menghukum secara adil. Allah sebut apabila Allah suruh kamu kita lah, menunaikan amanah kepada ahli yang berhak menerimanya. Orang bagi dekat kita, kita kena bagi balik kepercayaan yang orang bagi kepada kita, disebut amanah itu. Dan apabila kita memutuskan hukum antara manusia, memberikan hukuman kepada manusia antara manusia, Allah suruh kita supaya berlaku adil, yang mana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka. Riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Nabi pesan dan Nabi larang kita. Nabi pesan supaya kita berlaku amanah, buat tunaikan amanah. Orang bagi amanah kepada kita, orang bagi tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan tanggungjawab tersebut. Dan jika ada orang khianat pada kita, jangan berlaku khianat kembali kepadanya. Itu Nabi larang. Ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil berat. Orang khianat kita, orang buat naya kat kita, Nabi larang kita jangan kita balas balik kepadanya. Okey, jadi ini adalah dalil naqli amanah. Kemudian kita tengok kepentingan sifat amanah. Kenapa pentingnya kita berlaku amanah? Kenapa pentingnya kita mempunyai sifat amanah? Okey, kita tengok yang pertama, supaya pengurusan baik dan lancar. Pengurusan yang bersih daripada sebarang rasuah dan penipuan. Maknanya jika tidak berlaku amanah, maka akan berlaku rasuah dan berlaku penipuan. Maka apabila dilaksanakan sifat amanah dalam semua diri manusia, semua orang mempunyai sifat amanah, maka pengurusan akan bersih dan akan menjimatkan kos pentadbiran. Perkhidmatan akan diberikan dengan lebih baik, cengkak dan sempurna. Kualiti dan produktiviti negara juga akan meningkat. Yang kedua, dipercayai dan disenangi. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, kerana apabila orang telah memberikan kepercayaan kepada kita, jika kita khianat, maka orang tidak akan lagi percaya pada kita. Orang tak akan mudah untuk dekat dengan diri kita. Jadi orang yang amanah mudah untuk mendapat kepercayaan ramai. Hal ini kita tengok kepada Rasulullah SAW. Dapat dilihat pada diri Rasulullah SAW yang sangat dipercayai dan disenangi oleh masyarakat Arab Jahiliyah sejak sebelum kerasulan baginda. Maknanya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul pun, orang telah pun memberikan kepercayaan kepada Nabi. Sekalipun mereka tidak beriman, mereka ni siapa? Masyarakat Arab Jahiliyah waktu itulah. Mereka tetap mengamanahkan barang berharga untuk disimpan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah seorang yang dipercayai dan disenangi dan mempunyai sifat amanah. Oleh kerana itu, mereka tanpa ragu-ragu memberikan barang berharga mereka untuk disimpan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua. Yang ketiga, tanda orang beriman. Yang ni yang perlu kita jaga. Dan tidak sempurna iman seseorang yang tidak memelihara amanah. Orang yang tidak memelihara amanah selalu khianat, maka dia orang yang mengkhianati amanah tergolong dalam golongan orang munafik. Nabi sebut 3 ciri orang munafik. Antaranya ialah apabila diberikan amanah dan dia khianat pada amanah tersebut. Ini antara ciri orang munafik. Orang munafik dijanjikan siksa azab neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tidak memelihara amanah, maka dia tergolong dalam golongan orang munafik. Dan orang munafik dijanjikan siksa azab neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mudah melintasi titian as-sirat. Titian yang akan menentukan sama ada kita ke syurga ataupun akan terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjaga amanah mampu melintas titian as-sirat dengan lancarnya tanpa sebarang halangan. Ini adalah
impian kita, abang kakak. Jadi kita nak mudah dalam perjalanan kita di atas tian sirat, maka antara amalan yang perlu untuk kita jaga ialah amanah. Jika diberi amanah, maka kita melakukan amanah tersebut dengan sebaiknya dan kita melaksanakan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Kemudian kita tengok pada yang keempat, iaitu cara mengamalkan sifat amanah dan implikasi tidak amanah. Kita nak melaksanakan amanah dan apakah kesan, implikasi lah kesan akibat jika kita tidak beramanah. Kita tengok dulu yang pertama, amanah terhadap diri sendiri. Diri sendiri pun kena ada sifat amanah. Apabila kita mengamalkan sifat amanah dengan mematuhi cara kita patuh suruhan dan larangan Allah. Maknanya suruhan Allah kita buat, larangan Allah kita buat, kita tinggal. Kita tinggal apa yang Allah larang, kita tinggal. Apa yang Allah suruh kita buat. Itu maknanya Allah berikan amanah kepada kita. Yang kedua, memelihara penampilan diri. Allah bagi amanah kepada kita anggota badan. 7 panca indera kita. Maka kita jagalah di sudut penampilan diri kita supaya bersih, sihat, tidak memudaratkan diri. Dan ketiga, berdisiplin dan mematuhi peraturan dan bersungguh-sungguh dan rajin. Ini terhadap diri sendiri. Kita kena amanah dari diri sendiri. Jika tidak melakukan sifat amanah pada diri sendiri, maka apa yang akan berlaku? Yang pertama, menjejaskan iman. Akidah kita akan terjejas. Tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak redha kehidupan orang yang tidak beramanah, dan hilang kepercayaan orang ramai. Orang ramai tak percaya lagi pada diri dia sebab dia selalu nipu, khianat, kan, tidak bertanggungjawab. Jadi ini implikasinya. Kemudian kita tengok pada amanah terhadap keluarga. Tadi individu, diri. Sekarang kita tengok pada keluarga. Cara nak mengamalkan sifat amanah pada keluarga, taat pada ibu bapa. Yang kedua, tanggungjawab terhadap amanah keluarga. Keluarga memberikan amanah, abang jagalah keluarga kita dengan baik, kakak jagalah nama baik keluarga. Kita bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah tersebut. Sayang pada adik-beradik, pastikan adik-beradik melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Ajar abang kakak untuk adik kita, kan, untuk sentiasa melakukan suruhan Allah. Jika nampak ada kemungkaran dalam keluarga, maka kita lah bertanggungjawab untuk menegur, kan, untuk memberikan nasihat dalam keluarga kita. Jadi kita bertanggungjawab kepada keluarga kita. Dan jika tidak beramanah, apakah yang akan berlaku dalam keluarga kita? Akan menjadi anak derhaka. Kita tak taat pada ibu ayah kita, maka kita akan menjadi anak derhaka. Na'udzubillah. Kita mohon agar Allah pelihara diri kita supaya tidak tergolong dalam golongan yang disebut sebagai anak derhaka. Kemudian apa yang berlaku lagi? Mencemarkan nama baik keluarga. Hubungan kekeluargaan menjadi renggang, semakin jauh, kan, tidak harmoni, tidak seronok lagi bila dalam keluarga, tak bahagia dah Allah. Sebab tidak melakukan amanah lah ni, tidak beramanah. Melahirkan anak yang tidak mengenang budi ibu bapa, Allahumma salli ala Muhammad, dan dibenci oleh adik-beradik. Inilah kesannya apabila tidak beramanah dalam keluarga. Dan kita tengok pada amanah terhadap masyarakat. Kita kena beramanah dalam masyarakat dengan menghormati jiran. Kita hidup berjiran, kita tengok jiran sebelah kita, mungkin ada masalah, kita bantu, kan. Kalau kita ada masalah dalam keluarga kita, contoh, kan, tidaklah menyusahkan jiran kita yang lain. Kita tidak membuat bising, kan. Jiran, hidup berjiran ni kena banyak, orang kata apa, bertolak ansur, kan. Jangan ada fikir diri kita aja, kan. Nak buka lagu bum 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 bum, jiran sebelah ada anak kecil main macun ke, kan, main mengapi ke, macun baling depan rumah orang. Rumah kita tak mau baling. Baling depan rumah orang. Rumah orang tu apa, ada orang tua-tua ke apa, terkejut, kan. Tu tak hormat lah tu. Jadi kita kena hormat jiran, hormat guru. Allah selamat, hormat guru, abang kakak, untuk mendapatkan redha dan juga barakah dalam ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi kena laksanakan amanah ini. Hormat kawan-kawan kita, kan, jaga hati kawan-kawan kita. Jangan kita sentiasa melakukan kezaliman kepada kawan-kawan kita, ataupun melakukan sesuatu yang boleh menyakiti hati mereka.
dan masyarakat sekeliling. Semualah kan, semua. Apa lagi yang boleh kita buat? Menyertai program kemasyarakatan. Orang buat program-program, contoh apa nama, gotong royong ke, kita join lah untuk melaksanakan amanah kita terhadap masyarakat. Okey, seterusnya, jika kita tidak mengamalkan sifat amanah, apa yang akan berlaku? Masyarakat tidak harmoni, masyarakat akan berpecah belah, masyarakat tidak akan bersatu padu. Allahumma salli ala Muhammad. Keselesaan awam juga akan terganggu, masing-masing dengan ego masing-masing dengan hidup nafsi-nafsi, duk sendiri-sendiri, dan pentingkan diri sendiri, tidak beramanah, tidak melakukan tanggungjawab yang sepatutnya, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga alam sekitar. Jadi apa yang berlaku, kucar kacir dalam sesebuah masyarakat, dan akan menyebabkan ketidakstabilan dalam sesebuah negara. Jadi ini adalah cara mengamalkan sifat amanah dan implikasi apabila kita tidak beramanah. Wallahu ta'ala alam. Sekian, terima kasih. Selesai untuk pelajaran kita, pelajaran 28, amanah tonggak kesejahteraan tingkatan 1. Boleh, walaupun pendek, ringkas, tapi Ustaz harapkan agar perkongsian kita dapat meresap dalam diri, dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekarang ini pertemuan kita pada kali ini, boleh teruskan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, dan insya-Allah semoga beroleh kebaikan bersama. Sekarang itu saja apa yang boleh kita kongsikan. Tak mahu tak pun ada kekurangan, kesilapan. Kita jumpa lagi dalam perjumpaan pertemuan selanjutnya bersama Ustaz Rul Hisham Abidin. Wallahu ta'ala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe channel Rul Hisham Abidin. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.